Kita dalam sekarang ini dalam usaha untuk memperkasakan, menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi seperti yang kita sedia maklum, program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini akan dilakukan secara berfasa. Fasa pertama melibatkan barisan frontliner kita dan juga fasa kedua akan melibatkan golongan warga emas dan juga golongan yang berisiko tinggi yang mempunyai gejala ataupun penyakit komorbiditi. Dan itu antara topik perbincangan kita pada hari ini berkenaan kepentingan imunisasi untuk kumpulan komorbiditi. Untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut pencerahannya, kita akan berhubung secara Skype bersama dengan Profesor Madya Dr. Rosliza Abdul Manaf, pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Munawar. Baik Doktor. Alhamdulillah sihat. Baik Doktor, untuk permulaan ini mungkin Doktor boleh memberikan pencerahan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan penyakit komorbiditi ini. Okey, terima kasih Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya. Komorbiditi, ya, apa itu komorbiditi? Komorbiditi ini merupakan adalah golongan yang telah mempunyai penyakit kronik sebelum ini. Kalau kita tengok di Malaysia, penyakit kronik yang paling kerap berlaku adalah darah tinggi, kencing manis, sakit jantung dan juga penyakit buah pinggang kronik yang memerlukan dialisis. Jadi kalau kita katakan golongan yang ada komorbiditi, inilah golongan-golongannya yang mempunyai telah didiagnos sebagai pesakit darah tinggi, kencing manis, pesakit jantung, buah pinggang dan banyak lagi penyakit-penyakit kronik yang lain yang mungkin tak berapa kerap kita dengar di Malaysia, tapi ini empat ni adalah yang paling kerap sekali. Kalau kita tengok kajian morbiditi kebangsaan tahun 2019 di Malaysia, kira-kira 15% daripada golongan dewasa di Malaysia mengidap darah tinggi. Kalau kita tengok kencing manis pula lebih kurang 9% begitu, dan untuk buah pinggang lebih kurang 1.5% begitu. Jadi ini adalah golongan yang memang ramai di negara kita dan mereka adalah golongan yang diberi keutamaan untuk diberi vaksinasi masa fasa kedua ni nanti. Baik, tadi doktor ada menyentuh banyak sebenarnya jumlah masyarakat Malaysia yang menghidap penyakit komorbiditi ini, statistiknya cukup tinggi, dan mungkin doktor boleh memberikan pencerahan juga kenapa pesakit komorbiditi ini sangat penting untuk mereka mengambil vaksinasi COVID-19 ini. Ya, mereka ini kita kategorikan sebagai golongan berisiko tinggi. Kenapa kita katakan golongan berisiko tinggi? Kita letak mereka di beberapa situasi. Untuk individu yang mempunyai sejarah penyakit kencing manis darah tinggi, sakit jantung, buah pinggang dan sebagainya ini, mereka sangat mudah untuk dijangkiti. Bila mereka terdedah kepada virus ini, so kebarangkalian untuk mereka dijangkiti itu adalah lebih tinggi. Jadi sebab itu kita nak mereka ambil vaksin ini untuk melindungi diri mereka daripada dijangkiti. Dan kita dapati jika mereka dijangkiti, golongan-golongan ini ramai yang menunjukkan simptom yang teruk berbanding dengan orang lain yang tidak ada penyakit yang kita sebutkan tadi. Jadi statistik juga menunjukkan di Malaysia di kalangan kadar kematian yang telah berlaku, lebih kurang 70% daripada yang telah meninggal akibat COVID-19 ni ada penyakit, at least satu penyakit komorbiditi ini. Jadi kita dapati pemberian vaksin ini sebenarnya untuk melindungi mereka daripada dijangkiti, sebab jika mereka dijangkiti, keadaan mereka tubuh badan mereka untuk respon kepada virus ini tidak sebaik sebagaimana individu sihat yang lain. Jadi komplikasi mereka akan menjadi lebih teruk, risiko kematian lebih tinggi dan sebagainya.
Doktor, dan kita sedia maklum terdapat juga kerisauan dalam kalangan masyarakat berkenaan kesan sampingan daripada imunisasi ini. Mungkin doktor boleh memberikan penerangan pemahaman kepada penonton vaksin yang digunakan khususnya kepada kumpulan komorbiditi ini adalah selamat untuk mereka, doktor. Ya, betul sekali apa yang kita dinyatakan tadi. Vaksin ini telah diberikan kepada puluhan juta manusia di seluruh dunia setakat ini. Di Malaysia saja kita dah beri vaksin ini kepada puluhan ribu. Dan setakat ini tidak ada kesan sampingan teruk yang berlaku. Saya pun dah terima dos pertama dan memang nampaknya tak ada masalah besar. Kesan sampingan yang dinyatakan selama ini iaitu sakit di tempat suntikan, mungkin lenguh-lenguh sedikit, ada setengah orang ada perasaan loya, mungkin pening sedikit, tapi kesemuanya hanyalah sementara, akan berakhir dalam 1-2 hari. Jadi sama seperti apa-apa ubat sekalipun yang kita makan, semuanya ada kesan sampingan, kan? Tapi kesan sampingannya adalah sangat ringan dan kebaikan daripada mengambil vaksin ini melebihi, faedahnya jauh melebihi daripada sedikit kesan sampingan yang mungkin kita perlu hadapi selepas pengambilan vaksin tersebut. Dan saya sangat yakin vaksin ini adalah selamat, selamat untuk golongan-golongan yang mempunyai komorbiditi ini untuk mengambil. Ianya tidak akan memudaratkan mereka, malah membantu mereka daripada dijangkiti oleh virus COVID ini yang akan meninggalkan mudarat yang sangat besar sekiranya mereka dijangkiti. Tadi doktor ada menyentuh lebih banyak kebaikan yang diterima oleh kumpulan komorbiditi ini daripada keburukannya jika mereka mendapat vaksinasi COVID-19 ini. Mungkin doktor boleh kongsikan juga apa antara implikasi jika kumpulan komorbiditi ini tidak menerima vaksin ataupun tidak mengambil vaksin COVID-19 ini, doktor. Ya, sebelum ni cara kita untuk melindungi diri kita daripada dijangkiti oleh COVID-19 ni ialah dengan basuh tangan dengan kerap, kita pakai mask dan kita elakkan daripada pergi ke tempat yang ramai orang. Kiranya itulah cara kita protect, cara kita berperang. Sekarang kita ada senjata baru untuk berperang. Iaitu virus, iaitu vaksin. Jadi kenapa kita tak nak gunakan senjata itu untuk menguatkan lagi diri kita? So dapatan baru ini adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh pakar-pakar perubatan semua sebagai salah satu alat untuk memperkasakan kita, golongan manusia ini, untuk melawan virus ini. Jadi dengan pengambilan vaksin ini kita dapat melindungi diri kita daripada dijangkiti, dan seperti mana yang saya katakan tadi, golongan yang telah mempunyai kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan juga buah pinggang yang sedang menjalani dialisis, mereka berisiko sangat tinggi untuk mendapat komplikasi-komplikasi yang tidak diingini jika dijangkiti oleh virus COVID-19 ini. Oleh itu, kita sarankan sangatlah golongan-golongan ini silalah mendaftar dengan MySejahtera ataupun channel-channel lain untuk menerima vaksin ini, supaya mereka boleh divaksinasikan dan kita boleh bantu mereka untuk memperkasakan daya tahan mereka supaya mereka tidak akan dijangkiti oleh virus ini. Baik, doktor. Kita sedia maklum bahawa negara kita menerima pelbagai jenis vaksin dari beberapa syarikat pembangun vaksin. Mungkin kita boleh memberi pencerahan kepada penonton, walaupun dengan pelbagai perbezaan jenis vaksin yang diterima oleh negara kita, bahawa vaksin tersebut yang diluluskan oleh NPRA adalah selamat dan berkesan, doktor. Ya, itu memang tidak dinafikan. Kajian demi kajian telah dilaksanakan di seluruh dunia dan
pelbagai negara untuk menghasilkan vaksin yang berkesan dan selamat ya. Untuk vaksin-vaksin ini diluluskan ya, dia menjalani pemeriksaan dan ujian yang ketat ya, dan telah pun lulus beberapa fasa awal yang menentukan keselamatan dan keberkesanan vaksin ya. Jadi kita harus yakin ya bahawa beberapa jenis vaksin yang telah diluluskan ini semuanya telah menjalani fasa-fasa pemeriksaan atau pemantauan yang sangat ketat untuk memastikan ianya selamat ya, dan berkesan ya. Dia dua elemen tu, satu selamat ya, dan satu lagi ia harus berkesan lah ya, kepada penerima ya. Jadi yang mana yang telah terpilih ini insya-Allah ya telah pun dikaji dengan sedalam-dalam dan sebaik-baiknya oleh agensi berkaitan supaya ianya berkesan dan selamat untuk semua rakyat Malaysia. Baik, berkesan dan selamat itu antara aspek yang cukup penting terhadap untuk kita memberi vaksin kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan doktor, setakat semalam 5,534,114 rakyat Malaysia telah mendaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan sasaran kita adalah 80% daripada masyarakat Malaysia ataupun lebih 26 juta rakyat Malaysia untuk mendapat vaksin COVID-19 ini. Jadi mungkin ada saranan daripada doktor sendiri untuk menggalakkan lebih ramai daripada masyarakat Malaysia untuk terus mendaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini, khususnya golongan komorbiditi, doktor? Okey. Saya yakin majoriti rakyat Malaysia agak memang positif dengan vaksin ini. Cuma ada yang masih ragu-ragu ya, sebab mereka masih lagi mencari-cari maklumat dan untuk meyakinkan diri mereka. Jadi tugas kita seterusnya ialah untuk terus memberi maklumat yang betul dan sampaikan dengan secara berterusan supaya selebihannya ni lagi dapat datang ke depan untuk mendaftar. Dan saya rasa ramai juga yang ingin mendaftar tapi masih lagi tidak ragu-ragu dan tidak pasti caranya ya. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh media massa setakat ini adalah sangat bagus ya, di mana kita tidak henti-henti memaklumkan kepada masyarakat Malaysia macam mana cara nak mendaftar ya. Dan sekiranya telah mendaftar, bolehlah mereka masuk ke queue yang kita telah rancangkan untuk mereka menerima vaksin ya. Saya sangat optimis lah yang insya-Allah kita akan dapat capai sasaran yang kita telah target itu sekiranya kita dapat sampaikan maklumat yang betul dan maklumat yang dapat meyakinkan mereka-mereka yang masih mungkin ragu-ragu ya, masih tak dapat maklumat sepenuhnya lagi mengenai vaksin ini. Baik, insya-Allah mungkin atas perkongsian kita ini dapat menyebarkan segala maklumat yang penting kepada seluruh masyarakat Malaysia untuk terus memahami kepentingan imunisasi khususnya dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Rosliza Abdul Manaf, pakar kesihatan awam Universiti Putra Malaysia atas perkongsian berkenaan kepentingan imunisasi untuk kumpulan komorbiditi. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah penonton peranan kita semua sebagai duta kecil untuk kita mempromosikan, untuk kita menyebarkan kebaikan imunisasi khususnya bagi kelompok komorbiditi tentang risiko ataupun komplikasi daripada COVID-19 ini.